Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ustaz harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat belaka, semuanya dijauh daripada wabak COVID-19 ni. Ustaz harap semua dalam keadaan sihat, insya-Allah. Okey, macam biasa, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ni, Ustaz nak kita tanda tangan sama-sama baca doa, boleh? Okey, semua tanda tangan. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda syamsiya abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihnahu fid din. Allahumma faqihnahu fid din. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna takwir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey semua, keluarkan buku teks. Kita ulang kaji sikit je. Kita baca sebab kita nak jawab soalan. Boleh? Okey, keluarkan buku teks. Muka surat 53. Buku teks muka surat 53. Okey, kita tak baca semua, kita baca sikit-sikit je. Kita baca yang mana ada dalam soalan periksa dalam soalan modul. Tahu? Okey. Ada nak 8 dengan dia punya bentuk. Okey, tengok ni Ustaz akan tayangkan dekat depan. Okey, muka surat 53, pelajaran yang kelima iaitu adab menziarahi orang tua. Okey. Jap. Tak ada ke? Nampak ke Ustaz tayangkan kat depan ni? Nampak. Okey, ni modul. Ni soalan hari tu kita dah jawab kan soalan 1 dengan soalan 2. Hari ni kita akan sambung jawab soalan 3 dan soalan 4. Tapi tengok soalan 4 tu kan dia kena belajar sikit. Jadi kita ulang kaji sikit tentang pengertian. Kita ulang kajilah serba sikit tentang apa yang kita nak jawab ni. Okey, kejap Ustaz tunjuk dekat depan. Buku teksnya mana tadi? Buku teks. Okey. Okey, nampak ke buku teks? Nampak. Okey, tengok muka surat sebelah, muka surat 54. 54 yang saya tunjuk kat depan ni. Okey, baca dan faham. Pertama, pengertian orang tua. Okey. Pengertian orang tua ni ada 3 ataupun kita boleh panggil ada 3 jenis lah kalau kita nak tahu. Kalau kita kata yang A pun boleh, kalau kita sebutkan yang B pun boleh, kita sebutkan yang C pun boleh. 3-3 ni merujuk kepada pengertian orang tua. Okey. Tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni ditulis apa? Orang yang lebih tua daripada kita. Itu salah satu pengertian orang tua. Okey, boleh dapat? Boleh. Okey, ikut Ustaz baca. Ikut Ustaz baca. Yang pertama, orang yang lebih tua daripada kita. Ikut. Orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang lebih Okey, bagus. Okey, tengok yang kedua. Orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Orang Seusia. Okey, ulang balik. Orang yang seusia dengan
ibu bapa kita. Orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Okey, betul. Okey, yang ketiga, orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Orang yang paling tua daripada kita. Okey, tiga-tiga ni. Okey, bagus. Tiga-tiga ni merupakan pengertian orang tua. Tak kisahlah kalau soalan tanya, apakah pengertian orang tua? Kamu nak ambil yang A pun betul, kamu nak ambil yang B pun betul, kamu nak ambil yang C pun betul. Tiga-tiga ni semua betul. Pilihlah kamu nak jawab yang mana. Orang yang lebih tua daripada kita pun betul, orang yang seusia dengan ibu bapa pun betul, orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita pun betul. Tiga-tiga ni betul untuk pengertian orang tua. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, tengok seterusnya panggilan hormat. Okey, panggilan hormat ni kita panggil orang yang lebih tua. Tak kisahlah keluarga kita ke, orang yang dekat luar ke, siapa-siapa pun kita jumpa, ini merupakan panggilan hormat. Boleh? Yang pertama. Okey, tengok yang pertama ni apa? Abang. Abang. Yang kedua, kakak. Okey, kedua kakak. Okey, yang ketiga, tengok yang ketiga. Pakcik. Yang ketiga pakcik. Yang keempat makcik. Okey, yang kelima datuk. Yang kelima ni datuk. Yang keenam yang terakhir nenek. Okey, pandai. Okey, keenam ni kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. Tak kisahlah pergi dekat kedai ke, pergi kedai makan ke, pergi kedai apa lagi, mall ke, pergi kedai jual kereta ke. Tiga-tiga ni, keenam-enam ni kita boleh gunakan. Tapi kita kena tengoklah dia ni tua sangat ke, tua sikit ke. Kalau tua sikit atas pada kita panggil abang ke pakcik? Abang. Abang. Kalau jumpa ustaz kat luar, jangan panggil ustaz, panggil abang tau. Ustaz muda lagi. Okey, kalau jumpa ustaz kat luar, panggil abang. Boleh? Okey. Selain daripada tu, kalau jumpa yang perempuan pula, contoh yang perempuan ni selalu kerja kat mana? Kerja dekat kedai makan. Nak bayar tu nampak. Panggil perempuan, panggil apa? Kak. Panggil kakak, jangan panggil makcik. Nanti kakak tu bad mood satu hari tau. Tak percaya try buat kakak kamu. Kalau ada kakak, panggil kakak tu makcik. Bad mood dia satu hari. Tahu? Jangan panggil makcik kalau nampak kakak tu cantik. Tahu? Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Tengok yang ketiga. Pakcik dan makcik. 3 dan 4 ni biasalah kalau kita jumpa pagi-pagi ada jual nasi lemak, itu kita panggil pakcik ataupun makcik. Boleh? Tak semestinya lah kalau yang jual nasi lemak tu kadang-kadang kalau kat luar kita jumpa siapa lagi? Orang yang lebih tua pada kita, dia kerja bank ke, tak kisahlah siapa-siapa pun tapi nampak yang lebih tua daripada kita ataupun kita boleh panggil sebagai orang yang sama usia ataupun seusia dengan ibu bapa kita ataupun lebih tua daripada ibu bapa kita. Kita boleh panggil pakcik atau makcik. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, tengok yang ketiga, datuk dan nenek. Okey, datuk dan nenek ni kategori dia mestilah orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua daripada ibu dan bapa. Kalau dia lebih tua daripada ibu dan bapa, kita akan panggil dia datuk atau nenek. Okey, boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, tengok seterusnya, adab menziarahi muka surat sebelah.
Okey, muka surat sebelah. Muka surat 55. Adab menziarahi orang tua. Nampak ke? Nampak. Nampak. Okey, sekarang nampak? Nampak. Okey, adab menziarahi orang tua. Okey, ini adab-adab dia lah. Kalau kita pergi masjid ke, kita pergi rumah tu ke, kalau kita jumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, ini adalah satu adab yang terpuji. Adab yang kalau kita amalkan, insya-Allah Tuhan ataupun orang yang lebih tua akan sayang pada kita. Okey, apa adab dia? Pertama tengok. Memberi salam apabila berjumpa. Okey, maknanya kita datang masjid, kita jumpa pakcik kita ataupun siapa-siapa yang kita kenal, orang yang lebih tua, tak kira lah orang tu kita kenal ke, orang tu tak kenal ke. Tapi kalau kita jumpa dia, kita beri salam. Okey, kita beri salam. Assalamualaikum pakcik ataupun Assalamualaikum kakak. Yang lelaki jangan nak mengorat pula. Panggil biasa je. Assalamualaikum kakak. Macam tu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, tengok yang kedua. Bersalam dan mencium tangan bagi sesama. Bersalam dan bersalaman dan mencium tangan bagi seseorang sesama mahram. Maknanya yang lelaki tadi dah jumpa kakak, Assalamualaikum kakak, nak salam pula. Boleh ke? Tak boleh. Jangan je. Jangan kata-kata nak salam kakak. Kita bukan mahram. Kalau yang kakak tu yang hulur tangan cakap apa? Cakap tak boleh salam. Boleh? Kita kena jaga batas kita sesama lelaki dan perempuan. Okey, boleh faham? Kan sama kalau ada abang kacak ke kan, macam ustaz bagi salam, betul nak salam boleh ke tak? Tak boleh salam. Kita dah besar, masing-masing dah cantik, semua nak salam dengan awak. Jadi awak kena jaga diri awak. Tak boleh bersalaman dengan orang yang bukan mahram. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya Boleh. apa adab berjarah orang sakit ni? Tengok yang nombor 3. Membawa buah tangan apabila menziarahi orang tua. Okey, contohnya dalam kariah kita ataupun dalam taman. Dalam taman apa? 3C contohnya. Dalam taman 3C kita tahu rumah tepi ni, tepi mana saya tak tahulah. Rumah tepi ni ada orang tua. Orang tua yang umur dia dah 70 ke 80 ke, dia dah tua. Lepas tu ajak ayah ke ajak abang ke ziarah dia, mesti kalau boleh adabnya kena bawa buah tangan. Tak kira lah bawa beras ke, bawa cucur goreng ke, semua boleh kita bawa buah tangan apabila menziarah orang tua. Okey, boleh faham? Bagus. Seterusnya apa? Tundukkan badan apabila lalu di hadapan orang tua, tetapi tidak tunduk setara rukuk dalam solat. Maknanya kita tunduk sikit. Biasa buat kan? Ini Ustaz rasa semua biasa buat. Kalau lalu depan ustaz, lalu depan ustazah, ustaz nampak semua yang selalu ramai orang buat. Dia tundukkan badan sedikit. Tapi tak boleh macam rokok. Lebih sikit je. Dia macam tunduk sikit je. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok yang terakhir. Yang terakhir dia tulis apa? Memanggil dengan panggilan hormat yang sesuai. Okey, tengok yang terakhir tu, Ustaz ulang balik. Yang terakhir, memanggil dengan panggilan hormat yang sesuai. Macam Ustaz cakap tadi lah. Kalau nampak kakak tu cantik, jangan panggil nenek. Jangan panggil makcik. Marah kakak tu.
Panggil kakak yang sesuai. Benda ni jatuh. Okey, boleh faham? Apa yang jatuh tu? Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tengok surat sebelah? Tak ada. Tak ada. Okey, tengok surat sebelah. Ada lagi. Boleh. Okey, surat sebelah kita baca, semua baca sendiri sebagai latihan. Baca kat rumah ataupun baca dengan kakak ke, baca dengan abang ke, baca dengan mak ke, baca dengan ayah ke. Tak ada. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok surat 57. Okey, muka surat 57. Okey, 57 ni apa? Faedah beradab ketika menziarahi orang tua. Okey, dapat? Nampak ke? Okey, bagus. Okey. Yang pertama dia kata apa? Dihormati orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua. Ini apa? Faedah. Maknanya kalau kita buat perkara-perkara yang kita cakap tadi, contohnya apa? Bagi salam, apa lagi? Tundukkan badan, lagi apa? Lagi apa? Membawa buah tangan. Kalau kita buat semua benda tadi, perkara-perkara yang baik tadi, kita akan dapat dihormati orang yang lebih muda dan Pahala. yang lebih tua. Kita akan dihormatilah oleh masyarakat. Boleh faham? Boleh. Selalu kita jumpa pakcik tu, yang pakcik tua tadi kita cakap. Awak selalu datang, setiap minggu datang ataupun sebulan 2 kali awak datang. Awak selalu datang rumah pakcik tu, rumah datuk tu. Orang lain tengok, wah baiknya dia ni. Baiknya anak murid ustaz. Semua orang cakap macam tu. Bagusnya, siapalah. Ustaz siapalah ajarnya. Cakap nama ustaz jangan lupa. Cakap nama ustaz yang ajar. Tapi kalau orang kata anak siapa yang merempit petang-petang, jangan sebut nama ustaz. Siapa sebut nama ustaz cari dia. Boleh? Jangan sebut nama ustaz kalau buat jahat. Kalau buat baik sebut nama ustaz. Okey. Tengok seterusnya nombor 2. Hidup bertambah berkat kerana sentiasa disayangi oleh orang lain dan dihormati rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan jadi lebih berkat lah. Orang sayang kat kita. Kita pun kalau jumpa orang pun senyum kat kita. Orang akan buat baik kat kita. Ingat, kalau kita buat baik kat orang pun akan buat baik dengan kita. Ingat tu je. Kalau buat jahat dekat orang pun tak suka kita, jauh daripada kita. Itu tak ada tanda adalah kita silap buat kat orang. Okey, boleh? Boleh. Dan dirahmati Allah. Kalau ada rahmat Allah di samping kita, insya-Allah kita akan tenteram dari segi jiwa, jiwa rohani, dia apa lagi, fizikal kita akan tenang, sedap. Dia akan, sebab apa? Sebab ada rahmat Allah. Sebab itu kita kat dunia ni kena cari rahmat Allah. Sebab dengan rahmat Allah juga kita dapat masuk ke dalam syurga. Nak. Siapa yang tak nak cakap, siapa yang tak nak syurga? Semua orang yang diciptakan yang tahu dosa pahala semua nak masuk syurga. Walaupun kita tak belajar sekalipun, mesti kita tahu ya bahawasanya neraka itu tempat dia azab, tempat kita dipukul, tempat kita diseksa. Semua tahu. Siapa yang ada pemikiran yang waras, pasti dia tak nak masuk neraka. Tak nak masuk neraka sebab tahu betapa seksanya azab Allah dekat dalam neraka. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, hello, Ustaz dengar. Okey, tengok nombor 3. Mendapat banyak. Mendapat apa? Banyak apa? Nasihat daripada Orang tua. Orang tua. Nasihat daripada pengalaman dan hidup orang tua. Maknanya kalau kita selalu jumpa dengan orang tua ataupun kita bertanya
bertanya dengan orang yang lebih tua ni selalunya mereka akan lebih tahu daripada kita. Sebab apa? Sebab orang tua-tua dulu kata apa? Orang tua-tua dulu kata, aku lagi makan garam. Aku lagi awal makan garam daripada kamu. Maksudnya apa? Dia suka benda pahit ke? Dia suka benda masin ke? Tak. Maksudnya dia lagi banyak pengalaman, dia lagi banyak asam garam dalam kehidupan. Dia lagi tua daripada kita. Dia lagi tahu, dia telah lalui apa yang kita lalui sekarang. Cuma apa? Dulu diorang tak ada laptop, diorang tak belajar guna online. Sekarang kita belajar guna online. Itu je. Cakap kalau orang cakap macam tu, cakap tanya, tahu ke guna komputer? Mesti dia tak tahu. Okey. Okey, tapi kena ingatlah orang tua ni lagi banyak pengalaman, lagi luas perjalanan diorang. Okey. Maknanya contoh apa? Contohnya kamu dah ambil UPSR nanti, insya-Allah kalau kamu ambil UPSR, kalau tak ada COVID nanti kamu ambil UPSR dapat 5A, tak tahu nak pergi mana. Tanya dekat abang kita ke, tanya dekat ayah kita ke, tanya orang yang lebih tahu tanya lepas ni nak pergi mana, insya-Allah diorang akan tolong. Diorang akan dapatkan tempat-tempat yang terbaik. Sebab apa? Sebab mereka pernah duduk tempat yang tak elok. Tak adalah. Sebab dulu diorang pernah hadapi benda tu, diorang dah tahu serba sikit tentang masuk sekolah-sekolah lain. Maksudnya macam asrama ke, asrama penuh ke. Boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Boleh. Tak Ada. ada. Okey. Tak ada. Ada soalan tu. Ada yang nak tanya tu. Yang lain diam. Apa? Ada soalan? Okey. Ustaz, Apa? wifi saya tak ada line. Wifi tak ada line. Sangkut-sangkut ke? Okey, tak apa. Duduk je kalau tak dengar nanti. Kalau tak ada ke, nanti Ustaz akan hantar rakaman ni. Ustaz buat rakam. Macam biasalah, Ustaz akan rakam. Lepas tu Ustaz akan hantar dekat dalam grup. Kalau tak sempat tengok ke, ataupun ada masalah lain ke, aku boleh tengok balik. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, seterusnya tengok yang kedua akhir. Yang kedua akhir ni dia kata apa? Menghindari syak wasangka. Macam kita tadi cakap tadilah, syak wasangka ni apa? Kurang pastilah, senang cakap. Syak wasangka ni kita tak tahu ataupun kita rasa sangsi ataupun kita tak yakin dengan pilihan kita. Kita syak, kita kurang yakin dengan kita punya pilihan. Kita dapat hindari dengan nasihat ataupun cerita orang lama-lama, cerita orang tua. Kita dapat menghindari daripada syak wasangka. Okey, yang terakhir mendapat pahala. InsyaAllah kalau kita buat baik, Allah akan balas dengan ganjaran pahala. Baik. Okay. Dapat? Dapat. Okey, bagus. Tengok soalan sebelum kita teruskan kepada muka surat seterusnya. Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, tengok muka surat 58. Gambar orang tua ni. Gambar nenek. Nenek siapa ni? Tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Ustaz pun tak tahu. Nenek siapa? Okey. Siapa nak baca? Ustaz dah penat ni. Yang pertama. Tajuk dia tentang cara menjaga hubungan baik dengan orang tua. Cara dia. Ini disenaraikan cara. Okey. Siapa nak baca tadi? Saya. Yang saya tu. Baca. Okey. Yang pertama kita. Siapa tadi? Saya. Kita dituntut menjaga hubungan baik dengan orang yang lebih tua. Antara ciri-cirinya. Okey, saya baca. Ustaz tak tahu, janganlah sebut nama saya. Cakap nama, contohnya nama Alia ke, nama Mustaqim ke, baru Ustaz sebut nama dia. Okey, siapa nak baca? Terus tak ada siapa yang nak baca. Ada yang nak baca? Yang angkat tangan tu. Okey, baca.
Kita dituntut menjaga hubungan baik dengan orang yang lebih tua. Antara cara-caranya ialah Okey. Bagus. Okey, menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan mereka. Okey, bagus. Arina. Okey, bagus. Menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan mereka. Okey, kita kena guna bahasa yang sopan lah. Jangan panggil kau, aku ke dengan nenek. Nenek tu buat apa? Karatenya kamu. Jangan cakap macam tu. Kau, aku ke, hang ke, apa ke. Kurang kan? Kalau orang tak biasa, jangan buat. Okey, boleh faham? Okey, nombor 2 siapa nak baca? Boleh. Saya. Jangan saya. Saya. Afina. Okey. Baca. Siapa tadi yang nombor 2 ni? Siapa nak baca? Nombor 2. Sentiasa mengasihi dan menghormati mereka. Sentiasa mengasihi dan menghormati mereka. Ini cara kita nak beradab lah. Kita kena mengasihi dia. Kita kena menghormati dia. Kita dah belajar tadi nak hormat dia macam mana. Kena tundukkan sikit badan. Kalau jumpa bagi salam. Itu kita cara-cara kita nak menghormati mereka. Okey, boleh? Boleh. Okay, seterusnya tengok ni. Dia kata apa? Sentiasa menjarahi mereka. Okey, sentiasa menjarahi tu dah. Okey, sentiasa menyayangi dan menghormati mereka. Okey, dah. Lagi satu. Okey, seterusnya sentiasa nombor 4 siapa nak baca? Saya. Okey, baca. Jawab tu. Membantu apabila mereka meminta Okey, bagus. Sentiasa membantu apabila mereka meminta bantuan. Apabila mereka ataupun orang yang lebih tua meminta bantuan. Kita kalau boleh ada kemampuan kita bantu. Contohnya apa? Contohnya nenek kita, dia tak larat nak berjalan. Dia suruh kita minta tolong ambil air. Contoh ustaz nenek nak makan ubat, cucu boleh ambil air, tolong. Kita digalakkan ataupun kita kena wajib tolong. Boleh? Boleh. Kalau dia kata siapa yang ajar cakap nama ustaz. Boleh? Boleh. Okey, yang terakhir siapa nak baca? Okey, yang nak tu. Okey. Arina. Okey, Arina. Okey, ya. Koyum lambat, kuat Arina. Okey, baca yang terakhir. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Okey, bagus. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Maknanya kalau dalam Islam kita doakan kesihatan mereka, kita doakan usia mereka agar lebih panjang dan berkat. Okey, ingat lepas ni kalau ada orang tua kita jumpa jangan cakap semoga panjang umur. Kita kena cakap sampai habis, semoga panjang umur, murah rezeki, usia diberkati. Okey, kalau umur panjang pun tapi dia tak solat, tak boleh juga. Kita kena doakan supaya dia berkati usianya. Maknanya sepanjang dia hidup, dia melakukan perkara-perkara yang disukai Allah. Dia melakukan amalan-amalan yang wajib serta
minat supaya dia lebih diberkati. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ingat, kalau jumpa orang, selalu doakan orang, doakan yang baik-baik. Contohnya macam tadi, mendoakan kesejahteraan tu, contohnya semoga panjang umur dan berumur diberkati. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Faham? Ada soalan setakat ni, cara-cara menjaga hubungan, ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, tengok muka surat seterusnya, muka surat 59. Okey, muka surat 59, dia kata apa? Akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Itu apa? Kita balasan dia. Akibat tu apa? Balasan. Okey, apa balasan kita kalau kita tidak beradab? Tengok yang pertama. Tidak dihormati. Tidak dihormati. Okey, sekejap. Okey, yang pertama tidak dihormati. Okey, yang kedua. Menimbulkan syak wasangka. Syak wasangka. Okey, bagus. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Mementingkan diri sendiri. Dia pentingkan diri dia je. Contoh kalau ada pakcik dekat rumah tadi tu. Dia tak pernah tengok pun. Dia tak tahu pun yang ada orang dekat situ. Dia ingat rumah tu rumah kosong. Padahal tu rumah datuk yang tua tadi. Dia pentingkan diri sendiri. Okey. Tengok seterusnya. Hidup tiada panduan. Hidup tiada panduan. Okey, maknanya kehidupan dia tak ada arah tuju lah. Contoh ialah kalau dia dengan orang pun dia tak hormat, ataupun dengan orang pun dia tidak sayang. Jadi orang pun tak sayang dia, orang pun tak hormat dia. Jadi dia tak ada panduan. Maknanya dia tak ada hala tuju nak pergi rumah orang ni, orang tak suka dia. Pergi sana orang tak suka dia. Pergi masjid pun orang tengok dia pelik je. Dia tak ada panduan. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Sentiasa melawan cakap orang Tua. Dia orang kata biadab lah. Dia tak ada fizik punya orang. Tak ada apa? Tak ada adab punya orang. Maknanya dia tak belajar adab dengan ustaz lah tu. Jangan sebut nama ustaz dekat dia. Dia tidak ada adab. Maknanya dia pergi jumpa orang tua, dia langgar je orang tua tu. Kita belajar apa? Kalau jumpa orang tua, tunduk sikit kan. Dia langgar je orang tu. Dia tu maknanya dia bukan anak murid ustaz lah. Kalau dia anak murid ustaz, jangan sebut nama ustaz. Okey. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya dimurkai Allah. Kalau kita tak hormat orang tua, jadi orang pun ataupun Allah pun murka ataupun marah dekat dia. Lagi-lagi kalau orang tua kita sendiri, contohnya mak bapak kita, mak bapak kita marah dekat kita ataupun mak bapak kita tak redha kat kita, Allah pun tak redha dekat kita. Ingat, ada hadis Nabi yang menyebut, yang maksud dia keberkatan ataupun keredaan Allah terletak kepada keredaan orang tua kita, iaitu ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita redha kat kita masa hidup, insya-Allah Allah pun akan redha kita dekat dunia. Okey, boleh faham? Boleh. Jadi janganlah sekali-kali lawan cakap mak bapak. Jangan kurang hajar dengan mak bapak. Jangan biadab dengan mak bapak. Okey. Okey, seterusnya. Hidup tidak diberkati Allah. Samalah. Kalau Allah yang murka, Allah tak sayang kita, hidup kita pun tidak berkat. Rezeki pun susah nak masuk. Itu tanda-tanda Allah tidak memberkati seseorang itu. Rezeki pun susah nak masuk. Okey, seterusnya.
Dipandang rendah dan dibenci orang lain. Okey. Dipandang rendah dan dibenci orang lain. Yelah, mana tak bencinya. Dia jumpa je orang tua, dia je langgar. Dia tolaknya orang tua tu. Siapa yang tengok dia pun benci dekat dia. Orang pun pandang rendah dekat dia. Kalau jumpa orang macam tu nak buat apa? Ikat dia dekat kubur. Kubur 3 C tu ikat dia. Bagi tahu. Okey. Seterusnya yang terakhir apa? Menggores perasaan orang tua. Menggores perasaan orang tua. Jadi kalau kita buat perkara-perkara yang tadi, contohnya kita buat apa? Tidak hormat mereka, kita tidak sayang mereka, kita langgar dia. Dia benda-benda tu membuatkan menggoreskan perasaan orang tua. Orang tua ni rasa dia bukan macam kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita marah dia ataupun kita contoh kita panggil dia macam orang tua padahal dia kawan kita. Hei orang tua. Tapi kawan kita tak marah sebab dia seusia dengan kita. Tapi kalau orang tua kita panggil dia, "Ai pak cik, tak mati lagi ke?" Dia akan membuatkan perasaan menggoreskan perasaan orang tua. Dia tak sama macam kita bergurau dengan kawan kita. Boleh faham? Boleh. Jangan sekali-kali kita menggoreskan perasaan orang tua. Okey, boleh? Boleh. Okey, setakat tu ada soalan. Kita dah selesai. Dengan Tak ada. belajar satu bab satu hari je. Ada soalan ke? Tak ada kalau ada soalan, kalau tak nak tanya, boleh tulis kat tepi tu. Okey, tak ada kita tengok modul, buka modul. Muka surat yang ketiga ataupun soalan yang ketiga, muka surat 4. 1, 2, 3, 4. Okey, buka modul muka surat 4 ataupun soalan 3. Nampak ke? Nampak. Okey, bagus. Okey, soalan 3. Dia kata apa? Warnakan akibat tidak beradab ketika akibat tidak beradab ketika menziarahi ni Ustaz salah tulis. Menziarahi orang tua. Apa akibat tadi? Kita dah belajar. Tidak dihormati. Yang pertama tidak dihormati. Lagi? Hidup tiada panduan. Hidup tiada panduan. Lagi? Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Akhir sekali? Menimbulkan syak wasangka. Ya, betul. Menimbulkan syak wasangka. Okey, pastikan kita warnakan. Kita dah belajar ni kan. Dia kata warnakan. Okey, warnakan yang Ustaz tanda ni. 1, warnakan ni. Yang kedua ni, warnakan. Lagi mana lagi? Ni, mementingkan diri sendiri, warnakan. Lagi, menimbulkan syak wasangka, warnakan. Okey. Semua dah colour ke? Dah. Dah colour, tunjuk Ustaz. Mana? Tengok mana. Siapa yang tak colour lagi, Ustaz datang rumah dia. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, 4. Okey. Okey, bagus. Cantik. Lagi mana lagi? Yang buka kamera tak ada? Okey, yang buka kamera bagus. Okey, tahniah. Boleh dapat semua tahu jawapan dia? Tahu. Okey, bagus. Okey, betul. Yang tunjuk kat Ustaz semua betul. Okey. Okey, tengok soalan terakhir. Bagus.
Okey, tengok soalan terakhir. Mana? Mana ni? Sekejap Ustaz nak share screen balik ni. Mana ke? Okey. Tengok soalan keempat. Okey, tengok soalan keempat. Okey, jawab soalan di bawah. Okey, tengok ada berapa soalan? Ada 4 soalan je. Okey, soalan pertama dia kata apa? Pengertian orang tua. Pengertian orang tua. Tadi kita dah belajar belum? Dah. Apa pengertian dia? Sebut. Orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang lebih tua daripada kita. Itu nombor 1. Nombor 2 apa lagi? Selain daripada tu. Orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Okey, pandai. Okey, yang kedua tu, orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Kalau buat tu pun betul. Okey, nombor 3. Yang ketiga apa jawapan dia lagi? Orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Okay, bagus. Itu jawapan nombor 1. Okey, siapa yang betul tandakan right. Kalau yang salah pangkah, tulis kat tepi jawapan dia. Siapa yang salah tulis jawapan yang betul kat tepi tu. Okey, dapat? Dapat. Okey, nombor 2. Okey, adab menziarahi orang tua. Okey, apa adab dia tadi? Memberi salam apabila berjumpa. Okey, yang pertama beri salam. Kita jumpa, kita menziarahi orang tua, kita bagi salam. Tak kisahlah kita jumpa dia kat masjid ke, kita jumpa, kita datang rumah dia ke, kita bagi salam. Okey, ingat. Okey, nombor 2 apa jawapan dia? Memanggil dengan panggilan hormat yang sesuai. Memanggil dengan panggilan yang sopan. Jangan panggil dia hoi. Hoi botak. Hoi, botak panggilnya. Jangan. Nanti orang tua tu kejar kamu. Tak nak. Okey, siapa yang buat 2 tu betul. Kalau dia buat selain daripada tu, yang ada dalam kita bincang tadi, yang kita bincang tadi mana? Ada yang dalam bincang tadi, memberi salam ke ataupun bersalam dan mencium tangan ke, membawa buah tangan ke, itu semua betul. Ada yang dalam buku ni semua betul. Boleh? Boleh. Okey. Siapa betul tandakan right, siapa salah tulis jawapan dia. Pangkah. Tulis jawapan dia. Okey, yang ketiga, fadilat menziarahi orang tua. Fadilat dia apa? Mendapat pahala. Tahu ke apa fadilat ataupun faedah? Sama je. Fadilat pun betul, faedah pun apa betul. Yang kita dapat, apa yang betul, tu pun betul. Okey, tengok jawapan dia, mendapat pahala. Siapa jawab mendapat pahala betul. Lagi apa lagi? Menghindari syahwat sangka. Wah, menghindari syahwat sangka. Kamu ambil yang pendek-pendek je yang panjang tak nak tulis. Pandai. Betul juga. Siapa tulis mendapat pahala betul. Siapa tulis menghindari syahwat sangka pun betul. Selain daripada tu, siapa yang tulis dihormati orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua pun betul. Hidup bertambah berkat kerana sentiasa disayangi oleh orang lain dan dihormati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah pun betul. Lagi yang terakhir, mendapat banyak nasihat daripada pengalaman hidup orang tua. Siapa yang buat 5 ni betul. Okey, dapat? Dapat.
Siapa yang betul, siapa yang ada tulis ni, tanda kat right. Siapa yang salah, pangkah, tulis jawapan dia. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Dah ke? Dah. Okey, tengok soalan yang terakhir. Akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Akibat dia. Akibat dia tadi apa? Tidak dihormati. Tidak dihormati. Okey lagi. Apa? Tidak disukai Allah. Dimurkai Allah. Okey, betul. Lagi? Apa lagi? Ada jawapan lain ke? Ada yang lain jawapan lain? Tak ada. Semua ambil yang pendek-pendek je Ustaz. Betul ke? Betul. Semua ambil yang pendek-pendek je Ustaz. Yang panjang-panjang tak nak tulis. Panjang. Betul? Ustaz dah tahu dah. Ustaz pun dulu buat macam tu. Cari yang pendek. Okay. Yang lain kena baca lah. Kena ingat. Ulang balik. Yang pertama, tidak dihormati. Menimbulkan watak sangka. Lagi apa? Mementingkan diri sendiri. Lagi? Okey. Siapa yang tulis semua ni? Semua betul. Dah habis pukul berapa? Kita nak habis ni. Ni soalan terakhir kan? Ya. Soalan terakhir tu habislah. Nak buat apa lagi? Ni soalan terakhir kita. Okey. Soalan terakhir nombor 4 tadi, akibat tidak beradab yang kamu tulis yang paling pendek tadi. Ini dia. Yang kamu tulis paling pendek tadi. Tidak dihormati dan dimurkai Allah. Okey. Nampak ni siapa yang tulis 5, 6, 1, 3, 6, 9. Siapa yang tulis 9 ni salah satunya. Siapa yang tulis antara 9 ni semua betul. Tapi biasalah cari yang paling pendek, betul? Okey. Kalau betul tanda dengan right, kalau salah pangkah, dia jawapan yang paling panjang sebagai denda. Okey. Okey, dah dapat? Dapat. Okey, nampak ada soalan lagi tak bawah ni? Tak ada. Sabar kejap. Tutup dulu. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ni? Ada. Okey, jadi keseluruhan hari ni kita belajar apa? Ada. Menghormati orang tua. Ada lagi selain itu? Menghormati Akibat. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting kalau buat baik sebut nama ustaz. Kalau buat jahat jangan sebut nama ustaz. Tahu? Okey. Jadi ustaz dah buat kita dah ulang kaji sikit tentang adab menziarahi orang tua. Jadi ustaz minta kalau ada orang tua, kita amalkanlah apa yang kita belajar hari ni. Allah kata sebaik-baik orang yang mengajar dan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Jadi kalau kita belajar ni, kita kena amalkan, kita ajar lagi kepada adik kita. Okey. Okey. Jadi ustaz akhiri kelas kita pada hari ni. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min itu datang daripada Allah, dan apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri sendiri. Ustaz minta maaf kalau ada kekurangan. Okey, boleh? Boleh. Okey, ada soalan? Tak ada. Nak ambil gambar ke? Ada. Nak ambil gambar ke? Nak. Okey, kita ambil gambar. Ustaz hantar dekat dalam grup. Okey, jadi kelas kita tamat. Okey, siapa yang nak buka kamera boleh buka kamera.